Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam video ini saya akan menerangkan tentang teknik menjawab soalan sains untuk kertas 2. Jadi dalam ni saya akan terangkan beberapa tips lah. Okey, yang pertama kita tengok kepada tips cari pemboleh ubah. Okey, contoh soalan yang boleh dia tanya adalah nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini ataupun dikata berikan dua maklumat. Jadi kalau jumpa perkataan pemboleh ubah dengan maklumat ni, kita gariskan. Maksudnya kalau dia dia tanya pemboleh ubah dengan maklumat ni jawapannya sama. Jadi, sebelum tu, seperti yang kita sedia maklum, pemboleh ubah ni ada 3, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi atau singkatannya PM, pemboleh ubah bergerak balas, singkatannya PB dan pemboleh ubah dimalarkan. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah PM, PB dan dimalarkan itu? Okey, pemboleh ubah dimanipulasi ataupun PM ni maksudnya apa yang diubah, ditukar, berlainan ataupun berbeza dalam eksperimen yang kita buat. Maksudnya apa benda kita ubah-ubah, benda yang berbeza dalam penyiasatan yang kita buat tu. Okey, seterusnya pemboleh ubah bergerak balas PB. Maksudnya apa yang diperhatikan, apa yang dilihat ataupun apa yang diukur di akhir eksperimen. Maksudnya hasil penyiasatan eksperimen yang kita buat tu lah. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dan yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Maksudnya apa yang ditetapkan sama dan kekal sepanjang eksperimen. Maksudnya dalam eksperimen tu, apa benda yang kita gunakan sama semuanya. Jadi itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, seterusnya kita tengok kepada tipsnya. Yang pertama sekali kita mestilah kena baca soalan dan kemudian gariskan perkataan-perkataan seperti berikut. Maksudnya perkataan, kalau kita jumpa perkataan berbeza ataupun berlainan, kita gariskan. Okey, berbeza ataupun berlainan maksudnya di situ adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Kalau kita jumpa perkataan dua ni, itu maksudnya pemboleh ubah dimanipulasi, PM. Okey, seterusnya kalau kita jumpa perkataan diperhatikan, diukur, direkod, kita gariskan juga sebab itu adalah pemboleh ubah bergerak balas, PB. Dan seterusnya kalau kita jumpa perkataan sama, kekal, tetap. Perkataan ini pun kita gariskan juga sebab itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Jadi teknik penulisan pemboleh ubah. Jadi nak tulis pemboleh ubah ni ada caranya. Okey, caranya mestilah pertama mesti kena ada parameter. Parameter ni maksudnya pengukuran. Lepas tu ada objek. Barulah dia jadi pemboleh ubah. Kita kena tulis dua benda tu. Contohnya, okey, parameter ni adalah berat. Objeknya batu. Jadi pemboleh ubah dia berat batu. Kena tulis berat batu. Kalau kita tulis pemboleh ubah batu sahaja, salah. Kita kena tulis parameter dan objek. Berat batu. Sekurang-kurangnya pemboleh ubah ni mesti kena ada dua perkataan. Mesti ada parameter dan objek. Okey, seterusnya kita tengok kepada tips yang pertama untuk cari pemboleh ubah. Okey, ini tips kalau dia tunjuk soalan berdasarkan jadual yang menegak. Okey, kalau jadual menegak macam ni, kita tengok maklumat yang di sebelah kiri. Okey, di sebelah kiri ni adalah PM, pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, yang di sebelah kanan ni pula adalah PB, pemboleh ubah bergerak balas. Jadi ini adalah tipsnya. Jadi kat sini pemboleh ubah dimanipulasinya adalah kuantiti air. Pemboleh ubah bergerak balasnya masa diambil oleh garam untuk larut minit. Maksudnya sebelah kiri PM, sebelah kanan PB. Okey, seterusnya tips yang kedua. Tips kedua nak cari pemboleh ubah berdasarkan jadual melintang. Okey, jadual melintang macam ni. Jadi kat sini ada dua maklumat atas dan bawah. Jadi tipsnya, yang pertama, kalau kita nak cari PM, dia mestilah ada dekat bahagian atas. Pemboleh ubah dimanipulasi bahagian atas, iaitu tahun. Kalau nak cari PB, dekat bawah. PB dekat bawah. Jadi dia punya PM tahun, PB dia bilangan haiwan. Seterusnya, tips mencari pemboleh ubah berdasarkan rajah dan gambar.
rajah dan jadual. Rajah tu gambar lah. Rajah dan jadual. Jadi dalam soalan ni dia ada bagi rajah dengan jadual. Jadi bila dia bagi dua macam ni, kita kena tengok dua-dua. Kita tak boleh ambil jadual saja. Kita kena tengok dua-dua. Jadi tipsnya adalah kat sini, kita nak cari PM, tengok apa yang berbeza pada gambar. Kan PM pemboleh ubah dimanipulasi ni benda perkara yang berbeza. Jadi kita tengok dekat dalam gambar tu apa yang berbeza. Okey, kat sini kita nampak ada pasu X, Y dan Z. Jadi pasu X ni kita nampak ada 2 biji benih. Kalau Y ada 5 biji benih. Kalau Z ada banyak biji benih. Jadi yang berbezanya biji benih. Tapi nak tulis pemboleh ubah ni mesti kena ada parameter dengan objek. Jadi objek dekat sini biji benih. Parameternya apa? Okey, parameternya adalah kuantiti biji benih. Ataupun kita nak jawab bilangan biji benih pun boleh juga. Jadi itu adalah PM. Okey, kenapa kita tak boleh ambil PM dekat jadual yang sebelah kiri ni? Okey, kerana dekat sebelah kiri ni dia cakap pasu. Okey, sekarang kita tengok pasu tiga-tiga ni. Kita nampak sama je semua kan. Jadi salah lah jawapan tu. Yang kalau PM ni maksudnya perkara yang berbeza. Jadi kat situ kita tengok pasu tu sama, dia bukan berbeza. Jadi pasu ni bukan pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasinya adalah kuantiti biji benih. Sebab kita nampak kuantiti dia berbeza. Seterusnya PB. PB ni adalah hasil kajian kita lah. Kat sini dia cakap keputusan penyiasatan ini selepas 2 minggu direkodkan di dalam di bawah. Jadi kita kalau PB ni kita boleh ambil dekat dalam jadual yang di sebelah kanan ini, iaitu purata ketinggian anak pokok. Itu adalah PB dia. Ni boleh lihatlah PM kuantiti biji benih, PB purata ketinggian anak pokok. Seterusnya, tips yang seterusnya. Tips cari pemboleh ubah berdasarkan rajah ataupun gambar. Jadi bila nak cari pemboleh ubah berdasarkan gambar ni, kita kena tengok apa dia yang berubah ataupun apa dia yang ditukar untuk pemboleh ubah dimanipulasi ni lah. Jadi kat sini kita boleh lihat perkara yang kita ubah ataupun ditukar adalah hari. Dia ada hari ke-3, hari ke-5, hari ke-7. Jadi kita boleh tulis PM dia adalah bilangan hari. Okey, kalau untuk PB pula. PB ni kita tengok perubahan keadaan yang berlaku. Maksudnya hasil kajian kita lah di akhir eksperimen tu. Jadi kita boleh lihat ada tompok hitam. Bila hari ke-3 sedikit, hari ke-5 sederhana, kalau hari ke-7 ni banyak. Jadi pemboleh ubah bergerak balasnya adalah bilangan tompok hitam. Kita boleh lihat lah. Bila hari ke-3 sedikit, bilangannya sedikit. Kalau hari ke-5 bilangannya sederhana, hari ke-7 banyak. Jadi PM bilangan hari, PB bilangan tompok hitam. Seterusnya kita pergi kepada tips cari pemboleh ubah berdasarkan carta palang ataupun graf. Okey, kalau bentuk carta palang macam ni senang sahaja kita nak kenal pasti pemboleh ubah PM dan PB. Okey, PM pemboleh ubah dimanipulasinya ada dekat bahagian bawah ni. Ni, apa ni? Permukaan. Okey, jadi PM dia permukaan. Tapi kita kena ingat semula nak tulis pemboleh ubah kena ada parameter dengan objek. Jadi kat sini objeknya adalah permukaan. Permukaan. Parameternya apa? Kita boleh tulis jenis permukaan. Okey. Seterusnya kalau PB dia yang bahagian atas ni. Atas ni adalah jarak yang dilalui. Jadi PB-nya adalah jarak yang dilalui. Okey, seterusnya kita pergi kepada tips jawab soalan tujuan penyiasatan. Okey, kita masuk soalan yang kedua pula lah. Contoh soalan boleh tanya, apakah tujuan penyiasatan ini? Jadi cara untuk kita jawab untuk soalan tujuan penyiasatan ni ialah PM dengan PB. Okey, UMHA ni maksudnya untuk menyiasat hubungan antara PM, pemboleh ubah dimanipulasi dengan PB. Jadi kalau untuk jawab tujuan penyiasatan ni, pertama sekali kita kena kenal pasti dulu pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas.
Jadi lepas kita dah jumpa pemboleh ubah tu baru kita boleh jawab tujuan penyiasatan. Okey, nak cara jawab ni macam ni lah untuk menyiasat hubungan antara PM dengan PB. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan. Okey, kat sini dia bagi dalam bentuk jadual. Okey, yang pertama sekali kita kena cari PM dan PB. Jadi kat sini PM dia yang di sebelah kiri berat kotak. PB dia di sebelah kanan, kekuatan daya geseran. Jadi, kita ingat semula cara nak jawab tujuan penyiasatan, kita mestilah kena jawab untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Jadi kita bolehlah jawab untuk menyiasat hubungan di antara PM dia berat kotak dengan PB dia kekuatan daya geseran. Jadi kita jawab macam ni lah. Untuk menyiasat hubungan di antara berat kotak dengan kekuatan daya geseran. Jadi itu adalah tips untuk tujuan penyiasatan. Mesti kita ingat kata kunci dia OMHA PM PB untuk menyiasat hubungan antara PM dengan PB. Seterusnya kita tengok kepada tips cari pola ataupun corak. Okey, contoh soalan dia boleh tanya, nyatakan corak perubahan penyiasatan ini ataupun dia kata nyatakan pola perubahan. Kalau kita jumpa perkataan corak ataupun pola ni, cara nak jawabnya senang saja. Kita boleh jawab dia meningkat bertambah ataupun menurun berkurang ataupun mendatar tiada perubahan. Okey, sekarang kita tengok tips yang pertama, tips cari corak ataupun pola berdasarkan jadual. Jadi kat sini dia bagi dalam bentuk jadual. Jadi kita nak tahu corak ataupun pola bagi PM. PM yang ni kan, kuantiti air. Kita tengok nombor dia. Ada 50, 100, 150, 200. Jadi kat sini kita nampak dia bilangan dia semakin bertambah kan? Semakin menaik kan? Jadi corak untuk pemboleh ubah dimanipulasi ni adalah meningkat. Ataupun boleh juga kita jawab bertambah. Seterusnya, pola bagi pemboleh ubah bergerak balas. Yang di sebelah sini kan, sini kan PB. Kita tengok nombor dia 5432. Dia semakin berkurang kan. Jadi kita boleh jawab lah corak ataupun pola untuk PB ni berkurang. Okey, kalau contoh soalan, kita tengok kat sini nombor 5. Sini 5, 5, 5. Maksudnya semua 5. Kalau kita nampak itu semua 5, corak ataupun pola perubahannya kita boleh jawab mendatar ataupun kita jawab tiada perubahan. Sebab apa tiada perubahan? Sebabnya semuanya nombor 5 kan. 5, 5, 5, 5. Jadi dia tiada perubahan lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada tips seterusnya. Tips cari corak ataupun pola berdasarkan carta palang. Okey, carta palang macam ni. Okey, yang pertama sekali PM. Kita tengok PM dia. PM yang bahagian bawah ni. Okey, sekarang kita tengoklah corak dia 100, 200, 300. Dia semakin bertambah kan, semakin meningkat. Jadi pola untuk PM ni kita tulislah meningkat ataupun bertambah. Boleh je. Seterusnya, corak untuk PB. PB yang atas ni, kita tengok. Yang atas ni kan kita tengok ni, dia punya graf dia, carta dia semakin meningkat kan. Jadi kita jawablah meningkat. Seterusnya, tips cari corak ataupun pola berdasarkan rajah ataupun gambar. Jadi, yang pertama sekali kita mestilah kena kenal pasti dulu PM dengan PB dia. PM ni perkara yang berbeza. Kat sini kita boleh nampak yang berbezanya adalah saiz magnet. Jadi kita boleh tengoklah saiz magnet mula-mula kecil, lepas tu sederhana, lepas tu besar. Jadi, saiz magnet, pola untuk saiz magnet ni adalah bertambah ataupun meningkat. Okey, seterusnya pemboleh ubah bergerak balas, bilangan paku yang ditarik. PB ni adalah perhatikan perubahan keadaan saiz atau bilangan objek sama ada semakin meningkat atau berkurang. So kita boleh lihatlah. Yang pertama sedikit, ni sederhana, ni banyak kan bilangan pakunya. Jadi coraknya meningkat ataupun bertambah. Seterusnya kita pergi kepada tips cari corak ataupun pola berdasarkan rajah dan jadual dan rajah. So kat sini dibagi jadual dengan rajah. Okey, so sekarang PM kita tengoklah atas ni PM, bawah ni PB. Sekarang kita tengok PM dia ada 10, 30, 50. Dia semakin bertambah kan. Jadi kita boleh jawablah corak ataupun pola dia bertambah ataupun meningkat. Okey, kemudian corak PB. PB ni dibagi dalam bentuk rajah. So
kat sini kita boleh nampak saiz bayang-bayang mula-mula dia kecil, sederhana, besar. Jadi dia semakin bertambah kan. Jadi coraknya kita bolehlah jawab corak bagi PM meningkat ataupun bertambah. Corak bagi PB meningkat atau bertambah. Seterusnya, kita pergi kepada tips yang seterusnya iaitu tips jawab soalan hipotesis, hubungan dan kesimpulan. Okey, contoh soalan dia boleh tanya, apakah hipotesis yang dapat dibuat? Ataupun dia tanya, apakah hubungan ... Ataupun dia boleh tanya juga, apakah kesimpulan yang dapat dibuat dalam penyiasatan ini. Jadi bila kita jumpa tiga perkataan ni, hipotesis, hubungan dengan kesimpulan, kita boleh jawab semakin pola PM, semakin pola PB. Okey, pola ni yang tadilah bertambah ataupun berkurang tadi. PM pun boleh ubah dimanipulasi. PB pun boleh ubah bergerak balas. Okey, kita boleh jawab macam tu lah. Semakin bertambah ataupun berkurang PM, semakin bertambah ataupun berkurang PB. Ataupun kita kalau tak nak guna perkataan semakin-semakin, kita boleh guna perkataan jika, maka. So kita boleh jawab, jika PM pola, maka PB pola. Seterusnya kita tengok contoh untuk inilah soalan hipotesis, hubungan ataupun kesimpulan. Ni pun sama juga, kita tengok dia punya PM dan PB, lepas tu kita tengok corak baru kita boleh jawab. So kat sini PM-nya yang ni, saiz kotak. Corak untuk PM kecil, sederhana, besar, maksudnya meningkat kan, bertambah. PB dia yang bawah ni, bilangan buku yang dapat diisi. Coraknya kita tengoklah 20, 40, 60. Jadi kita boleh buat meningkat ataupun bertambah. Jadi kata kunci untuk jawab soalan hipotesis, hubungan dan kesimpulan ni, kita boleh jawab semakin pola PM, semakin pola PB, ataupun semakin corak PM, semakin corak PB. So jawapan dekat sini kita boleh jawab lah. Semakin meningkat saiz kotak, semakin meningkat bilangan buku yang dapat diisi. Ataupun kita boleh juga jawab, semakin bertambah saiz kotak, semakin bertambah bilangan buku yang dapat diisi. Okey, contoh kedua. Ni pun sama. Sama juga, kita cari PM dengan PB, lepas tu kita tengok corak dia. Jadi kat sini corak untuk PM bertambah, corak untuk PB pun bertambah. So kita bolehlah jawab semakin bertambah berat kotak, semakin bertambah kekuatan daya geseran. Ataupun kita boleh jawab semakin meningkat berat kotak, semakin meningkat kekuatan daya geseran. Seterusnya kita pergi kepada tips yang seterusnya. Tips jawab soalan pemerhatian. Jadi soalan dia akan tanya, apakah pemerhatian bagi penyiasatan ini? Jadi cara nak jawab pemerhatian ni, kita mulakan ayat menggunakan pemboleh ubah bergerak balas ataupun PB dan buat perbandingan antara maklumat ataupun data. Maksudnya kita kena cari pemboleh ubah bergerak balas dia apa. So kita lepas tu kita bandingkan. Okey, contohnya kat sini. Okey, kat sini kita nampak pemboleh ubah bergerak balas dia yang ni kan, isi padu air yang terkumpul. Jadi kalau kita nak buat pemerhatian ni, kita kena bandingkan. So kita boleh bandingkan sama ada yang paling tinggi ataupun yang paling rendah. Okey, contoh pemerhatian yang dibuat dekat sini, isi padu air terkumpul. Dia ambil balik. Isi padu air terkumpul pada minit ke-20 lebih banyak berbanding minit yang ke-5, 10 dan 15. Maksudnya dia ambil yang paling banyak. 12 kan. Maksudnya dia ambil ni, PB dia, lepas tu dia bandingkan. Dia jadilah macam ni. Isi padu air terkumpul pada minit ke-20 lebih banyak berbanding minit ke-5, 10 dan 15. Itu kalau yang paling banyak. Kalau kita nak buat pemerhatian yang paling sikit, okey, kita boleh jawab isi padu air terkumpul pada minit yang ke-5 paling sedikit berbanding minit yang ke-10, 15 dan 20. Itu pemerhatian yang boleh kita buat. Contoh soalan lain. Okey, yang ni pun sama. Yang ni dia ada 2 je perbandingan. Jadi senang je lah. So yang pertama sekali kita ambil ayat PB, keluasan tanah. Jadi kita boleh jawab lah, keluasan tanah menggunakan traktor lebih besar berbanding menggunakan pencakar. Maksudnya dia ambil yang paling besar, yang besar lah. Maksudnya traktor ni lebih besar daripada pencakar. Ataupun kita nak buat yang sebaliknya, kita boleh ambil keluasan tanah
menggunakan pencakar lebih kecil berbanding menggunakan traktor. Jadi itu adalah cara untuk menjawab soalan-soalan kertas 2 sains. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.